Okey, kita kembali dalam Bernama Radio untuk anda. Waktu ini adalah program Solusi Sihat di Bernama Radio. Macam biasa, setiap hari Selasa kita ada program Solusi Sihat di mana kita akan berbincang, kita akan mengupas mengenai pelbagai topik kesihatan. Dan untuk episod kali ini, kita akan berbincang mengenai faktor dan juga risiko polip hidung bersama dengan tetamu kita di studio iaitu Dr. Ahmad Kushari Khalid, seorang pakar perunding otorhinolaryngology dari UiTM Private Specialist Center ataupun UPSC. Assalamualaikum. Selamat datang, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya di sini hari ini. Okey, Doktor. Kita nak cakap mengenai polip hidung. Selalunya kalau kita cakap penyakit berkaitan hidung ni, selalu kita dengar resdung, flu. Jarang juga kita dengar mengenai polip hidung. Jadi mungkin sebagai permulaan, Doktor boleh kongsikan apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh polip hidung ataupun ketumbuhan dalam hidung ni, Doktor? Baik, ketumbuhan dalam hidung ni ada bermacam-macam jenis. Yang paling common ataupun yang paling selalu kita nampak adalah polip. Polip hidung ni selalunya dia adalah ketumbuhan yang bukan kanser dan tak berbahaya, tetapi dia mengganggu fungsi hidung tersebut. Ganggu macam mana, Doktor? Dia mengganggu menyebabkan hidung tersumbat, kurangnya bau, selalu bersin, berhingus, pening kepala dan sebagainya. Banyak lagi simptom-simptom lain yang boleh terjadi. Dia bergantung pada saiz, lokasi dan karakter polip tersebut. Tetapi bila kita cerita tentang ketumbuhan hidung ini, dia ada ketumbuhan yang tak berbahaya seperti yang saya sebut tadi, dan yang paling berbahaya adalah ketumbuhan seperti kanser jugalah. Jadi apabila kita tahu kita ada polip hidung tu, selalunya kita kena pastikan polip hidung itu jenis yang bahaya ataupun sebenarnya yang dianggap polip hidung tu adalah kanser. Okey. Jadi ini ditentukan dengan biopsi, selalunya sampel yang diambil di dalam hidung. Jadi polip ni boleh dikatakan tak berbahaya, tapi Betul. boleh juga menyebabkan ia menjadi salah satu daripada kanser dalam hidung. Betul. Jadi apa sebenarnya yang boleh menyebabkan berlakunya pembentukan polip hidung ni, Doktor? Baik, di Asia Tenggara ni faktor yang pertama sekali adalah debu habuk hama ataupun kita panggil dust mite lah, yang banyak di Asia Tenggara ni disebabkan oleh udaranya yang kering dan lembap. Panas dan lembap. Jadi bila dia panas dan lembap, banyak ada dust mite kita panggil ni, debu habuk hama. Jadi alahan kepada debu habuk hama ni menyebabkan radang kepada hidung tu tiap-tiap hari. Contohnya orang tu bersin, hingus, sumbat pagi-pagi. Mula-mula okey, tapi bila bertahun-tahun keadaan macam tu, dia menyebabkan hidung tersebut ada perubahan dari segi permukaannya di dalam dan menyebabkan ada ketumbuhan ataupun kantong-kantong air seperti polip ni tumbuh. Dan apabila polip-polip ni tumbuh, dia menyebabkan hidung sumbat dan dia juga akan menyumbatkan saluran sinus pula. Dia dapat pula resdung ataupun kita panggil sinusitis. Ini adalah evolusi daripada paling common ya ataupun selalunya resdung, bukan resdung, alahan, rhinitis. Tiap-tiap pagi menyebabkan sumbat hidung, polip menyebabkan resdung ataupun sinusitis. So ini adalah 3 perkara yang selalu dikaitkan dengan polip ni. Selain pada itu disebabkan oleh pekerjaan. Contohnya seperti orang yang selalu expose kepada construction site yang banyak asap, banyak habuk, hari-hari debu, boleh terjadinya polip ini. Haiwan juga yang selalu pet lovers, suka kucing, suka hamster. Ada setengah orang tu 20 ekor kucing kat rumah kan. Sudah tentu dia mengalami risiko untuk adanya polip ini. Sebab apa yang kita hidu, hidung ni, apa yang kita hidu akan menyebabkan penyakit di dalamnya. So polip ni, ini adalah antara punca-punca yang menyebabkan berlakunya nasal polip ni lah. Jadi macam doktor cakap tadi, tanda-tanda awal mungkin mula-mula alahan pagi-pagi, bangun tidur, gosok-gosok hidung, rasa macam tersumbat dan sebagainya. Ada tak tanda-tanda lain ataupun gejala hidung yang boleh lead to penyakit polip hidung ni, doktor? Baik, yang paling common ataupun selalunya yang saya sebut tadilah. Tetapi selain pada alahan di mana simptomnya itu sumbat, bersin, hingus, kalau polip tersebut disebabkan oleh polip atau ketumbuhan yang bahaya, contohnya ketumbuhan kanser, simptom dia berbeza. Contohnya berdarah hidung, contohnya ataupun tak boleh bau kan, tiba-tiba dia dari baunya kurang. Di samping tu juga dia boleh mendapat pening kepala, sakit-sakit muka, bila sujud tu sakit. Ini juga adalah antara simptom-simptom yang boleh disebabkan oleh polip dalam hidung. Dan selalunya simptom-simptom ini lebih serius lah berbanding dengan hari-hari punya sesama tersebut. Jadi gejala-gejala yang doktor sebutkan tu macam gejala biasa, sumbat and then rasa macam hilang deria bau dan sebagainya.
Tapi sebenarnya jika ia berlaku secara berterusan, sebenarnya ia bahaya untuk kita dan perlu mendapatkan pemeriksaan lanjut. Betul. Okey, kalau cakap pasal polip ni kan doktor, kita nak tahu dalam hidung ni sebenarnya dia dekat mana? Dia belah dalam hidung ke belah mana ni polip terbentuk? Betul. Itu yang saya cakap tadi, bila kita tahu kita ada simptom tersebut, kita kena tahu karakter polip tersebut. Karakter ni maksudnya saiz polip tersebut, lokasi polip tersebut dan juga salur darah ataupun permukaan polip tersebut, adakah dia seperti polip biasa ataupun polip yang bahaya. Jadi bila kita pergi mendapat pemeriksaan, baru kita boleh melakukan ujian nasal endoskopi ataupun kita panggil ujian kamera dimasukkan di dalam hidung dan kita boleh tengok lokasi polip tersebut. Selalunya polip yang disebabkan oleh alahan, dia tumbuh di bahagian sinus yang dinamakan ethmoid sinus. Dia di atas, bawah sikit daripada bahagian otak kita. Maksudnya di atas hidung lah. Dekat dengan reseptor bau. Maksudnya kita tak nampak secara tak nampak kasar, kecuali kalau grade dia dah besar. Polip ni banyak grade sampai 4. Kalau 4 tu dari luar dah boleh nampak, nampak macam sesuatu daripada hidung. Betul. Tetapi orang akan datang ke doktor ni apabila polip ni grade 2, grade 3 dah teruk dah, dia akan datang punya. Jarang saya tengok bila grade 4 baru datang. Itu maksudnya dia dah menahan sengsara dah lama. Jadi selalunya dia ada di bahagian sinus yang dinamakan ethmoid. Tetapi untuk polip yang berbahaya, dia boleh berada di mana-mana juga. Sinus maxilla boleh, sinus sphenoid boleh, ataupun tumbuh di dalam hidung itu sendiri. Jadi ini adalah antara lokasi-lokasi yang di mana polip ini boleh berada. Lokasi yang boleh ada dalam hidung kita. Kita tak nampak tapi kita boleh rasa. Betul. Kalau rasa lain macam je, terus jumpa doktor. Itu yang terbaik. Apa antara komplikasi doktor kalau kita biarkan rasa macam biasa je ni, tapi sebenarnya komplikasinya di luar daripada fikiran kita kalau kita biarkan dia berterusan, doktor? Betul. Disebabkan oleh simptom-simptom tu boleh macam dianggap simptom-simptom biasa. Anak-anak bersin, sumbat, ingus kan. Selalunya kita biarkan benda tu berlalu. Betul, kebanyakan kesnya adalah disebabkan oleh alahan biasa. Tetapi setiap orang alahannya berbeza. Jika anak tersebut ataupun kita mengalami alahan yang sedikit teruk daripada orang lain, sebagai contoh, 1 kotak tisu sehari, ataupun kita tak boleh nak bekerja, asyik sok-set, lap hidung, pergi toilet, hembus, dan menyebabkan mata gatal, tak boleh nak fokus pada kerja. Di sini saya rasa harus lihat di dalam hidung tersebut, takut-takut ada faktor lain seperti polip ataupun ketumbuhan ini yang menyebabkan dia ada simptom-simptom tersebut. Jika tidak dirawat, satu, dia boleh mengganggu kualiti hidup kita dari segi fungsi untuk kita bekerja, untuk kita belajar dan sebagainya. Di samping itu juga, kalau tak dirawat, polip ini boleh membesar. So daripada sinus, 1 sinus dia pergi ke 3 sinus. Peringkat lebih tinggi. Betul. Daripada 1 sinus dia pergi ke bahagian mata, ataupun kalau lebih teruk lagi, dia boleh pergi ke bahagian selaput otak kita. Kerana atas hidung kita ni ada mata dan otak. Dalam tu dia orang ataupun dia ada komunikasi ataupun border. Jadi kalau kita tak kawal, polip ni boleh pergi ke struktur-struktur ini. Dan nombor 3, dia boleh juga menyebabkan komplikasi lain seperti jangkitan kuman. Jangkitan kuman maksudnya resdung, nanah di dalam hidung, bau busuk dalam hidung, dan juga tak boleh bau secara kekal kalau polip tersebut terlalu besar di dalam. Wow, kesan dia memang, kita memang kalau tak rawat memang akan mengalami macam doktor cakap tadi, tak boleh bau dan sebagainya. Dan daripada hidung tu boleh merebak sampai ke mata, sampai ke otak. Betul, itu bergantung pada stage atau saiz polip tersebut sendiri. Sekecil mana saiz polip itu boleh terbentuk dalam hidung kita, doktor? Baik, kalau saiz grade 0 atau grade 1 tu, dia sangat kecil lah. Kita kena, kebanyakan orang pun kadang-kadang dia ada simptom biasa. Tapi bila kita masuk kamera tu, ada sedikit bengkak dengan kantung air yang grade-nya tak nampak pun pada luar ni. Dengan kamera yang kita masukkan baru nampak. Tetapi bila dia dah merebak pada grade 2 hingga 3, kita masuk je dekat depan hidung tu dah boleh nampak. Tapi kalau untuk kita nampak dengan tanpa kamera, itu selalunya grade 4 lah. So ini dari segi grading sistem untuk polip hidung ini. Pengalaman doktor sendiri merawat pesakit yang ada polip hidung ni, sebesar mana yang doktor dah nampak? Oh, baik. So kerana saya telah merawat berbagai-bagai jenis polip, ada yang kecil dan ada yang besar. Paling besar tu macam saya bagi tahu tu lah, grade 4 ni. Kita naikkan sikit hidung dia, tengok pada luar dengan lampu suluh pun dah nampak. Jadi dia memang datang dengan tak boleh nafas, tak boleh tidur, menafas guna mulut, selalu berdarah hidung. Jadi selalunya bila dia datang dengan keadaan polip grade 4 ni, maksudnya dia datang lewat.
Bila dia dah datang lewat ni, kita selalu bagi tahu. Sometimes kita tak boleh nak clear polip tersebut dalam satu pembedahan sahaja. Contohnya ataupun dia mesti buat sekali lagi untuk kita clearkan di tempat-tempat yang lebih kritikal seperti di antara hidung dan mata, di antara hidung dengan otak dan sebagainya. Lagi satu, pendarahan untuk polip yang grade-nya besar ni selalunya lebih. Jadi bila kita nak buang polip tersebut melalui kaedah pembedahan contohnya, kita kena bagi tahu bahawa risiko pendarahan itu lebih berbanding dengan kalau dia datang awal. Maksudnya kalau awal tak perlu sampai tahap pembedahan. Betul. Okey, cakap pasal rawatan ni doktor, kalau ada simptom-simptom sedemikian kita nak jumpa doktor, apa antara pemeriksaan ataupun diagnosis yang akan dilakukan oleh doktor? Baik, pertama sekali kita ambil dia punya cerita ataupun kita panggil sebagai history taking. Lihat apakah masalah yang dihadapi oleh pesakit tersebut sebelum kita masukkan kamera di dalam hidung untuk kita lihat struktur dalam hidung, ada ke polip, tahap berapa polip tersebut, di mana polip tersebut, dan kesan sampingan disebabkan oleh polip tersebut seperti jangkitan kuman, nanah di dalam hidung dan sebagainya. Pemeriksaan tu sekejap saja, tak sampai pun 2 minit, dan dia tak menyakitkan, hanya tak selesa sedikit lah. Dan pesakit tersebut juga boleh melihat skrin pada masa yang sama. Dan selepas itu bergantung kepada finding ataupun apa yang kita dapat melalui pemeriksaan kamera tersebut, mungkin kita perlu buat CT scan. Kalau perlu, kalau polip tu terlalu besar ataupun kita tak nampak ibu ataupun akar polip tersebut, selalunya kita nampak dia punya bahagian hujung. Akar dia tu mungkin dalam sinus yang kita perlu buat CT scan. Dan bergantung kepada findings tersebut, kita boleh merawatlah polip ini selalunya dengan rawatan perubatan dahululah, kan. Dan jika perubatan tersebut tak berkesan ataupun kurang memberi impak kepada pasien tersebut, dan kita akan teruskan kepada pembedahan yang selalu juga saya katakan dilakukan di Malaysia ni kerana faktor alahan tadi. Banyak tak pesakit sebenarnya menghidap penyakit polip hidung ni doktor? Sangat ramai. Dan dia disebabkan oleh faktor persekitaran yang saya sebut tadi, dust mite di dalam udara kita, termasuk dengan hobi-hobi yang suka selalu terdedah pada haiwan, dan juga faktor pekerjaan lah, di mana construction site ataupun bekerja di tempat yang banyak debu dan sebagainya. Okey, itu antara faktor dan risiko polip hidung bersama tetamu kita pada hari ini, Dr. Ahmad Khusyari Khalid. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, nak ajukan soalan, boleh tinggalkan komen anda di Facebook Bernama Radio ataupun boleh hubungi kami di 03-2692-7939. Kejap lagi kita nak tanya lagi doktor, apa antara risiko jika ia tidak dirawat, tapi itu semua sekejap je lagi. Terus ikuti Bernama Radio untuk anda. Inilah Bernama Radio untuk anda. Jadi selalunya kami akan lakukan IVF kepada pasangan yang sebelum ini telah mencuba pelbagai rawatan kesuburan. Contohnya seperti mereka sudah mengambil ubat kesuburan atau inseminasi tetapi tidak berjaya. IVF juga disarankan kepada wanita yang mempunyai masalah tube fallopian tersumbat sebab persenyawaan terjadi di tube fallopian. Jadi kalau tersumbat, telur tidak akan berjumpa dengan sperma. Ataupun kami mempunyai pesakit yang mempunyai gangguan ovulasi ataupun masalah dengan endometriosis. Jadi yang ini yang kita sarankan untuk membuat IVF. Tidak dilupakan juga sekiranya suami yang mempunyai bilangan sperma yang rendah ataupun sperma yang kurang bergerak. Jadi ini yang kita sarankan untuk IVF. Ikuti program Solusi Sihat setiap hari Selasa pukul 12.15 tengah hari hanya di Bernama Radio untuk anda. Okey, kita kembali dalam program Solusi Sihat Bernama Radio. Pada hari ini topik kita adalah faktor dan risiko polip hidung bersama dengan tetamu kita Dr. Ahmad Khusyari Khalid, pakar perunding otorhinolaryngology dari UiTM Private Specialist Center UPSC. Kita bercakap mengenai polip hidung ataupun ketemuan dalam hidung kita. Jadi doktor, kita nak tanya kan, apa antara kalau risiko? Mungkin kita rasa benda ni biasa, tapi kalau tak dirawat, apa antara akibatnya doktor? Baik, kalau kita tak merawat polip tersebut satu boleh membesar dan menyebabkan kualiti hidup yang berkurangan, termasuk dengan simptom-simptom yang lebih teruk seperti pening kepala, hilangnya deria bau secara kekal, bau busuk yang ada dengan hidung, nafas berbau,
dan juga batuk, because bila ada nanah dalam hidung ni kita boleh batuk tak baik-baik sebulan, 6 minggu. Jadi ini antara kesan-kesan jika kita tidak merawat polip tersebut. Di samping itu juga bergantung pada jenis polip. Polip ni kalau biar lama dia boleh ada mutasi. Jadi bila dia ada mutasi tu, dia boleh jadi polip yang berbahaya seperti intermediate atau malignant, atau kita panggil kanser lah. Jadi bila dia bertukar menjadi kanser ni, jika kita biar lama bertahun-tahun jadi ini akan menyebabkan cerita yang lebih teruk seperti pendarahan di dalam hidung apabila dia dah makan tulang-tulang di dalam hidung tersebut, di samping dengan nanah, bau busuk daripada hidung dan sebagainya. Jadi bila dia jadi kanser, tentunya dia juga boleh merebak kepada bahagian lain di dalam badan kita, walaupun ia sangat jarang. Tetapi kanser hidung ni jika tak dirawat, dia boleh pergi ke bahagian kulit, dia boleh makan tulang-tulang dalam hidung kita, dan masa tu kalau nak buat pembedahan pun untuk buang dia lebih rumit jika berbanding dengan rawatan yang awal. Maksudnya daripada polip hidung dia boleh merebak menjadi penyakit lain. Betul. Sebab ia mutasi. Okey, cakap pasal penyakit ini merebak dan sebagainya, kita nak tahu pasal rawatan. Tadi doktor ada cakap pasal pembedahan, tapi doktor juga ada cakap tak semua polip hidung ini perlu menjalani pembedahan. Jadi apa antara kaedah rawatan doktor selain pembedahan? Ia bergantung pada jenis polip juga ya doktor? Baik. So apabila pesakit tu datang pada kita, kita harus tengok karakter dan grade polip tersebut, dan selalunya apabila pesakit tu datang awal, grade-nya awal, rawatan yang akan diberikan adalah rawatan perubatan ataupun kita panggil untuk rawat alahan yang menyebabkan polip tersebut. Satunya adalah antihistamin lah. Antihistamin ni ada bermacam-macam jenis. Untuk budak-budak ada dalam bentuk sirap, untuk orang dewasa ada dalam bentuk pil. Seperti banyaklah jenis-jenis di sana, loratadine, Arius, ni semua adalah antara antihistamin yang diberikan. Di samping itu juga kita akan memberi spray hidung kepada pasien untuk melindungi lapisan dalam hidung tersebut daripada debu, habuk, hama yang trigger atau yang menyebabkan alahan dan terhasilnya polip ini. Jadi kita akan nasihatkan kepada pesakit tu kena pakai ubat ni hari-hari, bukannya bila perlu, sebab kita terdedah dengan alahan ini hari-hari di dalam udara kita. Jadi antihistamin, nasal spray, ini adalah antara kaedah rawatan yang awal. Di samping itu juga kalau polip itu besar dan telah menyebabkan sedikit jangkitan kuman, selalunya kita boleh rawat dengan antibiotik ataupun steroid. Steroid ni adalah ubat untuk kecutkan polip lah, jika dia dah menyebabkan jangkitan awal ataupun saiznya besar. Di samping itu juga kita ada pencuci hidung seperti nasal douching yang kita berikan untuk bersihkan nanah-nanah dalam hidung yang disebabkan oleh polip ini. So ini adalah antara rawatan awal yang diberi. Jika tidak berkesan ataupun polip tersebut lebih besar, dengan CT scan yang kita buat dia dah merebak ke tempat lain, mungkin memerlukan kaedah pembedahan. Selalunya pembedahan yang kita buat adalah melalui rongga hidung sahaja, tak ada parut, tak menyebabkan parut di mana-mana, menggunakan kamera dimasukkan ke dalam hidung dan kita boleh keluarkan polip tersebut dengan pembedahan endoskopik ini. Tetapi selepas pembedahan juga jangan ingat kita dah boleh hilang alahan ya. Tu nak tanya tu, ada apa efek dia lepas pembedahan tu? Lepas pembedahan tentunya simptom akan baik. Sumbat tak ada, bersin, hingus, berdarah semua tak ada. Tetapi alahan ni di dalam udara kita. Jadi saya selalu nasihatkan kepada pesakit saya, jangan tinggal ubat yang saya sebut tadi tu, terutamanya ubat spray hidung jika masih berada di Asia Tenggara ni lah. Sebab dust mite kita tak nampak hari-hari. Mungkin tahun pertama, tahun kedua ni okey, tetapi kalau kita biar lama-lama, mungkin alahan tersebut boleh jadi lebih teruk seperti asal, iaitu simptom start balik bersin, start maksudnya, balik ingus. Benda tu boleh datang balik, polip tu boleh datang kalau semula. Dibiarkan selepas buang berpuluh tahun kalau nak datang balik. Tapi kalau kita kawal alahan kita lepas buat, insya-Allah tak akan datang balik lagi. Jadi alahan tu yang harus dikawal, dan pembedahan bukan untuk hilangkan alahan. Alahan ni environment. Environment. Kena ingat tu. Orang banyak misconception, buang je polip, buang je hidung punya pembedahan hidung ni boleh hilang alahan ni di udara ni. Itu tak betul. Itu yang kita jaga alahan kita terhadap betul. Alahan treatment dia kawalan. Yang kita buat bedah dalam hidung ni untuk betulkan struktur. Sudah tentu mereka berkait, betulkan struktur, alahan berkurang, tak hilang ya, berkurang.
Dan kita pun kenalah jaga, jalankan tanggungjawab kita dengan spray dan sebagainya. Dan kalau kawal pakai benda-benda lain lah. Macam contohnya orang tu suka kucing, orang tu kerja tempat berhabuk. Banyak lagi kaedah lain yang boleh kita amalkan untuk elakkan benda ni terjadi balik lah. Alahan yang lebih teruk. Kalau penggunaan mask ataupun pelitup muka, adakah itu boleh membantu, doktor? Sudah tentu ia membantu. Selain pada penggunaan mask, orang selalu beli filter udara ni, air purifier. Tetapi recommendationnya untuk alahan ni tiap-tiap 2 minggu kena basuh kapet, tilam, bantal, sofa, langsir. Tak ada orang yang mampu buat benda tu. Tiap-tiap 2 minggu. Sebab dust mite selalu trap dekat tempat-tempat ni. Jadi sebab tu saya katakan tadi, yang paling mudah untuk kita lakukan adalah spray hidung tersebut 2 kali sehari. Semasa kita mandi, selepas mandi kan boleh spray. Dan kaedah inilah untuk mengawal alahan. Tadi saya ada dengar doktor ada menyebut kanak-kanak juga boleh dapat penyakit polip hidung ni. Seawal usia berapa kanak-kanak ini boleh dijangkiti ataupun polip hidung ni boleh terbentuk dalam hidung mereka, doktor? Baik, dia bergantung kepada jenis polip tersebut. Tapi yang paling selalu berlaku adalah disebabkan oleh alahan lah. Jadi kalau alahan ni selalunya paling awal saya pernah lihat awal umur 6-7 tahun pernah ada. Sebab alahan dia dah daripada umur 4-5 tahun lagi dah terjadi dan tak dirawat, dan menyebabkan ada ketumbuhan polip ni dalam hidung. Seawal 6 tahun dah boleh dapat terbentuknya polip dalam hidung. Dan macam doktor cakap tadi, segalanya bermula dari rumah. Persekitaran rumah kita kena jaga. Kapet, tilam, semua kat mana-mana. Sebab habuk ni kita tak nampak. Dust mite itu memang microorganism, kita tak nampak. Okey doktor, mungkin secara keseluruhannya nasihat doktor mengenai topik kita hari ini, polip hidung, apa yang mungkin doktor nak sampaikan ataupun harapan doktor mengenai polip hidung ini, doktor? Baik, di Malaysia ni ataupun Asia Tenggara ni sangat-sangat common untuk kita dapat polip ini disebabkan oleh faktor persekitaran. Jangan abaikan simptom-simptom yang kita anggap sebagai biasa, seperti anak kita selalu bersin, selalu berhingus, selalu hidungnya tersumbat atau berdarah hidung, yang menyebabkan kualiti atau pembelajaran mereka terganggu. Di samping itu, untuk orang dewasa sama juga simptomnya. Jika ada simptom-simptom tersebut, dapatkanlah pemeriksaan awal supaya kita boleh identify ataupun kita boleh tengok apa penyebab simptom-simptom tersebut. Kerana bila kita datang awal, kaedah rawatan yang kita boleh dapat pun banyak. Dan bila kita datang lewat, kaedah rawatan itu sudah tentunya limited. Dan ini menyebabkan dia bertambah rumit. Jadi nasihat saya, memang benda ni sangat common di Asia Tenggara, dan datanglah awal jika tahu kita menghadapi simptom-simptom tersebut. Datang awal, kalau ada simptom-simptom tersebut terus datang jumpa Dr. Hushairi pun boleh. Boleh. Okey, dekat mana UiTM Private Specialist Center? Di Sungai Buloh. Di Sungai Buloh. Okey, itu dia mengenai topik kita pada hari ini, iaitu polip hidung, faktor dan risiko polip hidung, yang telah pun dikongsikan secara detail oleh doktor kita hari ini, iaitu Dr. Ahmad Hushairi Khalid. Terima kasih doktor atas penjelasan. Sama-sama, terima kasih kerana menjemput saya di sini. Okey, itu dia Dr. Ahmad Hushairi Khalid, merupakan pakar perunding dan juga otorhinolaryngology dari UiTM Private Specialist Center. Kita bincangkan mengenai faktor dan risiko polip hidung menerusi program Solusi Sihat di Bernama Radio. Okey, untuk waktu ini kita nak berehat seketika, terus ikuti Bernama Radio untuk anda.